Bab ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis ke-146. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ajlalillahi ikrama dhish shaybah al-muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhish sultan al-muqsid. Rawahu Abu Daud bab fi tanzil an-nas manazilihim. Sayyidina Abu Musa Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya memuliakan tiga jenis orang ialah termasuk dalam memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seorang muslim yang tua. Kedua, hafiz Al-Quran yang tidak menambah dan mengurangkan. Ketiga, pemerintah yang adil. Abu Daud. Keterangan, maksud daripada tidak menambah dan tidak mengurangkan ialah tidak mengambil berat untuk membaca Al-Quran dan dia tidak melampaui had tajwid dan huruf-huruf sebagaimana ahli riya, bazlul majhud. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fi dunya akramahu Allahu yaumal qiyamah, wa man ahana sultanallahi azza wa jal fi dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad wa Tabrani bi ikhtisar wa rijalu Ahmad siqat Majmu' Az-Zawaid. Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memuliakan sultan Allah di dunia ini, maka Allah akan memuliakannya pada hari kiamat. Dan siapa yang menghinakan sultan Allah di dunia ini, maka Allah akan menghinakannya pada hari kiamat. Musnad Ahmad Tabrani Majmu' Az-Zawaid. Alhamdulillah tuan-tuan dia. Pagi ni kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk Ikram Muslimin, hak seorang muslim. Hadis ke-142 daripada Abi Musa Ash'ari. Abu Musa Ash'ari ini beberapa kali kita perkenalkan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kelebihan kepada kaum dia, mempunyai suara yang sedap. Al-Ash'ari dikenali apabila dia baca Quran malam-malam qiyam, Nabi dikenal, ini suara orang Ash'ari. Memang sedap, suara dia sedap dan mempunyai sebutan lahjah yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi amalan kaum dia qiyam pada waktu malam membaca Al-Quran. Dalam hadis ini Abu Musa Ash'ari menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ajla lillahi akrama. Kata Nabi, memuliakan tiga jenis golongan orang ni dia termasuk memuliakan Allah. Inna min ajlalillah, sesungguhnya daripada memuliakan Allah. Yang dikatakan memuliakan Allah itu adalah kita memuliakan tiga golongan ini, kata Nabi. Apa dia? Yang pertama kata Nabi, asyaibatil muslim, orang tua Islam, kita muliakan. Jumpa orang tua, kita hormat orang tua kan. Yang tua tak kisahlah, yang tua pada kita ke ataupun kita tu dah tua, orang lain hormat dekat kita kan. Jadi orang tua yang Islam ni kalau dihormati, dia maksud kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kedua kata Nabi, hamilul Quran. Hamil Quran ni ahlul Quran, orang yang banyak baca Quran, orang yang hafal Quran, orang yang belajar tentang Quran, ahlul Quran. Jadi perlu dimuliakan. Memuliakan mereka ni, orang Quran ini, kata Nabi, dia juga umpama kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat, kata Nabi, yang ghairi ghali fihi wal jafi anhu. Yang mana ahli Quran ini, mereka ni tidak menambah dan tidak mengurangkan dalam bacaan Quran mereka. Sebab hari ni kita tengok orang hafal Quran macam-macam, orang baca Quran banyak-banyak, ahli-ahli taranum kan. Jadi dia menjadi satu kebanggaan, dibangga-banggakan dengan lagu itu ini, diriak tunjuk depan orang tu ini. Jadi kena berhati-hati. Maksudnya yang perlu
Nabi sebut kita hormat ni jenis orang baca Quran ni dia tak ada bangga, tak ada tunjuk riak kan, jenis tawaduk. Yang tu yang kata ghaira ghali fihi wal jafi anhu, tidak tambah dan tidak ngurang dari sudut bacaannya, tajwid hurufnya, dari sudut suaranya, tidak melampau-lampau kata. Itu yang kedua. Dan ketiga, kata Nabi SAW, wa ikrama zi sultan al-muqsid. Yang ketiga adalah pemerintah yang adil. Kita ni dapat pemerintah yang bagus. Yang memerintah negara kita, sultan, raja yang sifatnya adil, maka kita memuliakan sultan itu merupakan sesuatu yang termasuk kita memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya hak-hak seorang Muslim yang perlu kita tunaikan. Okey. Kemudian hadis ke-147 an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, daripada Abu Bakrah. Abu Bakrah dia salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrah dia ni dia orang Taif. Dia Maula Thaqif. Maula Thaqif ni maksudnya hamba kepada Bani Thaqif. Dia zaman Arab dulu dia ni ada sistem penghambaan satu. Dia ada hamba kepada tuan satu. Maksudnya dia ada tuan, ada nama hamba Sipolan contoh satu. Kemudian dia ada juga istilah hamba Maula Bani. Maksudnya satu bani, satu perkampungan tu, satu kaum tu dia ada hamba-hamba dia. Ada hamba yang nisbahkan kepada kaum, maksudnya kaum tu semua guna hamba tu kan. Orang tu rumah orang tu bagi arahan, rumah orang tu bagi arahan, itu hamba kepada satu kaum, ataupun hamba kepada orang per rumah kan. Zaman Arab ni dia jenis duduk satu kampung-kampung, perkampungan, contoh Jalan Khamis ni satu bangsa, satu puak, satu kaum kan. Kat sana satu kaum, kat sana satu kaum, masing-masing bangsa. Jadi Abu Bakrah ni dia Maula Bani Thaqif. Bani Thaqif ni orang yang duduk dekat Taif. Jadi dia hamba, dia dapat nama Abu Bakrah. Abu Bakrah ni bukan nama dia betul. Bakrah ni dia tali orang ambil air dalam telaga tu kan. Tali tu dia panggil Abu Bakrah. Jadi ketika mana Nabi SAW mengepung selepas Amul Fathi, kepung dekat Taif itu, kemudian bila dikepung, dia ni budak lagi, Abu Bakrah ni, dia bila dia kena kepung, ni orang kafir lagi lah dekat Taif tu, nampak Nabi kepung, dia pergi manjat dinding nak pergi jumpa Nabi. Maksudnya dia ni hamba. Jadi salah satu cara hamba ni nak dimerdekakan bila dia dapat terlepas daripada kaum tu. Jadi dia nak lepas daripada kaum tu, dia melompat keluar daripada dinding. Jadi dia manjat tu dia guna tali tu. Guna tali. Jadi tali tu sangat penting bagi dia. Dengan adanya tali itulah dia dapat menyelamatkan diri dia daripada Bani Thaqif, menjadi hamba dan datang jumpa Nabi SAW, menyatakan keislaman dia. Jadi jumpa Nabi, maksudnya dia selamat dah, tak duduk dengan Bani Thaqif, dan Nabi SAW mengislamkan dia. Kan, dia pun nyatakan syahadah dia. Jadi dia nisbahkan diri dia kepada Abi Bakrah, bapak tali yang orang ambil air dekat telaga tu. Abi Bakrah. Okey, dalam hadis ni dia menyebutkan dia mendengar Nabi SAW berkata, kata Nabi, man akrama sultan, sesiapa yang memuliakan pemimpin, sultan, raja, yang mana sifatnya sultanullah, dikatakan sultan Allah, yang menguasai dekat dunia ni, yang menjadi pemimpin, jadi raja ni di dunia. Maka kata Nabi SAW, akramahullahu yaumal qiyamah, dia ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Kita sekarang ni ada pemimpin yang bagus, yang adil, maka kita memuliakan pemimpin tu, hormati dia, maka kita akan dihormati oleh Allah pada hari kiamat. Itu satu. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa man ahana sultanallahi azza wa jal fid dunya, sesiapa pula dia ada pemimpin ni, pemimpin bagus, dah elok dah menguruskan, tetapi dia hina, dia cari salah tu lah, ini tak kena, itu tak kena kan, cari ada benda tak kena, maka kata Nabi SAW, ahanahullahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghinakan dia pada hari akhirat kan? Tak nanti. Jadi perlu, tuan-tuan ya, kita bila ada pemimpin yang bagus ni, kita perlu hormati, perlu sokong, berikan khidmat yang terbaik.
Jangan cari salah silap. Biasalah kalau orang pemimpin nak memimpin satu negeri, satu negara ni bukan mudah. Susah-susah. Dan nobody is perfect. Ada orang yang sempurna kan. Sikit-sikit ada silap. Kita duk cari benda kecil itu tak kena kita angkat. Nak memburuk kan. Menghina. Tak boleh. Dan Nabi pesan, kalau kita buat perangai begitu, ahanallahu yaumal qiyamah. Allah akan hinakan kita di akhirat nanti ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, jadi kita kena faham hak-hak seorang muslim yang perlu kita tunaikan. Wallahu alam, kita fahami amal dan sampai-sampaikan. Subhanallah wal 'asr. Illal ladzina amanu.